主耶稣基督圣名祷告。 Amin. 阿门。 Jemaat, kita akan belajar bersama-sama dari Hakim-Hakim pasal yang ke-16. 我们今天要从这个士师记第16章来一同学习。 Beberapa ayat-ayat yang kita akan baca bersama-sama. 那么有几处的经文我们要一同来念。 Lebih dahulu saya membacakan ayat yang keempat dan ayat kelima dalam bahasa Indonesia, nanti ayat 16 sampai 22 dalam bahasa Mandarin, dan terakhir ayat 28 dalam bahasa Indonesia. 第4、第5节用印尼文来念，以后接下来我们用中文来念。 Ayat 4 dan 5, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing memberikan 1.100 uang perak kepadamu. 16节，大利拉天天用话催逼他，甚至他心里烦闷要死。参孙就把心里所想的都告诉了他，对他说：“向来人没有用剃头刀剃我的头，因为我自出母胎就归神做那些的人。若剃了我的头发，我的力气就离开我，我便软弱像别人一样。”大利拉见他把心中所想的都告诉了他，就打发人到非利士人的首领那里，对他们说：“他已经把心中所想的都告诉了我，请你们再上来一次。”于是非利士人的首领做银子上到妇人那里，大利拉使参孙整坐他的去睡觉，叫了一个人来剔除他头上的七条发系。于是大利拉就克制他，他的力气就离开他了。大利拉说：“参孙啊，非利士人拿你来了。”参孙从梦中醒来，心里说：“我要向前去四处去活动身体。”他却不知道耶和华已经离开他了。非利士人将他拿住，刮了他的眼睛，带他下到架上，用铁链锯锁他，他就在剑里退磨。然而他的头发被剃掉之后，又渐渐长起来。 Lalu terakhir ayat 28, 18节。 Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." 28节说：“参孙求告耶和华说：主耶和华，求你眷顾我。 神啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那挖我双眼的仇。” Saudara yang kasih Tuhan, 主你听， firman Tuhan hari ini kita akan belajar mengenai sumber kekuatan orang percaya. 那么今天我们要学习一个题目，就是我们信徒的力量的源头。 Saudara-saudara, kisah Simson adalah kisah yang sangat luar biasa. 那么我们知道参孙的事件是一个很特殊的一个事件。 Saudara, kalau kita membaca Alkitab dengan baik-baik, 若是我们好好的来念圣经的话， saudara, Simson adalah boleh dikatakan satu-satunya orang di Alkitab yang kekuatannya luar biasa. 所以参孙是在圣经当中讲说一个力量特别大的一个人。 Boleh dikatakan dia itu adalah satu-satunya orang yang mengalahkan musuh-musuhnya seorang diri. 那么也可以说他是一个唯一用他自己的力量来去胜过他的仇敌。 Jadi saudara, orang Israel itu punya banyak musuh. 所以我们知道以色列那个时候有很多的仇敌。 Saudara, kalau hakim-hakim yang lain ataupun raja-raja semua punya pasukan. 那么若是其他的士师或者是别的君王，他们都有他们的这个元帅军队。 Yosua pun punya pasukan. 那么约书亚也有他的军队。 Tapi kalau Simson hanya seorang diri. 但是呢，参孙只有他一个人。
Dia seorang diri mengalahkan semua musuh-musuhnya. 他只有一个人在那边打败他的所有的仇敌。 Jadi saudara, kalau melihat keadaan Simson, mungkin kita sangat tertarik sekali. 那么，若是你看参孙的事件，你会受到很大的吸引的。 Wah, dia itu orangnya super kuat. 那么，他是一个多么有力的一个人。 Saya percaya saudara, kita semua sekarang ini mungkin berpikir, wah kalau Tuhan kasih kekuatan seperti Simson untuk saya. 那么，可能在座的每一位在那边想，若是今天上帝给我像参孙一样的大的力量的话， Saudara, setiap kita bertambah umur, tubuh kita bertambah lemah. 那么呢，其实呢，当我们年岁越加增的时候，我们的体力会慢慢的减退的。 Saudara, otomatis pada waktu memikirkan, merenungkan tentang Simson, pasti kita iri hati kepada Simson. 那么当然了，当我们想到参孙的事件的时候，我们当然会对他起一个妒忌的心。 Aduh, seandainya saya punya kekuatan seperti Simson. 哎呀，若是我有力量，好像参孙一样的大的力量的话， Mungkin saudara juga berpikir, waduh di mana ya saya bisa punya kekuatan seperti Simson. 那么可能你也在那边想，我从什么地方可以得到好像参孙一样的大的力量呢？ Kalau ternyata ada seorang guru atau ahli obat-obatan memberikan kepada saya kekuatan seperti Simson. 那么若是一个老师，或者是有一个有一个教师在那边教我怎样使我可以得着力量，好像参孙一样。 Karena itu saudara, kalau membaca kisahnya Simson, 所以若是你读参孙的事件的话， begitu luar biasa. 那么是那么的特别。 Sampai-sampai musuh-musuhnya itu ingin mengetahui di mana rahasianya. 那么甚至于造成他的仇敌在那边很想知道他的力量的秘密在哪里。 Di mana rahasianya supaya kita bisa mengalahkan, melumpuhkannya. 那么到底有什么秘密？使我们可以胜过他。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， kita bertanya, apakah kekuatannya itu ada di rambutnya? 那么我们会再问他的力量是否是他的头发呢？ Saya ingat di waktu kecil, saudara di Indonesia ada juga film mengenai ini. 那么我 Simpson. 记得当我小的时候，我也看到好像参孙的这个一部影片一 Wah, 样。 saudara, lalu difilmkan bagaimana rambutnya itu yang memberikan kekuatan buat Simson. 那么在那边放映出来的，在那边讲到这个力量这个头发怎样给他力量，特别的力量。 Saudara, memang di Alkitab mencatat bahwa Simson adalah seorang nasir Allah. 那么不错，圣经在那边说，参孙他是纳西尔人， Dan orang tuanya harus mengingat jangan sampai rambut kepalanya terkena pisau cukur. 所以呢，他的父母亲也必须要记得，他的头发千万不要把它剃掉。 Jadi saudara, sejak dari kelahirannya sampai dia dewasa tidak pernah rambutnya terkena pisau cukur. 那么就是从他出生开始，他一直长大，没有人在那边剃过他的头。 Sehingga seolah-olah kekuatan yang Simson miliki itu bersumber dari rambutnya. 那么就是说，他的力量的源头好像是来自这个头发。 Tapi saudara, apakah demikian maksud firman Tuhan? 但是是否神的话是讲到这样子吗？ Saudara, kalau kita memikirkan diri kita sendiri sebagai orang percaya, 那么若是我们成为信徒，我们怎样想呢？ saudara, dari manakah kekuatan kita? 那么我们的力量来自何处呢？ Saudara, mari kita belajar bersama-sama dengan jernih melalui firman Tuhan. 所以让我们仔细的在那边学习神的话。 Saudara, bahwa Simson mendapatkan kekuatan itu semua. 那么参孙他得着这些力量了， Itu adalah karena peranan dari kuasa roh Tuhan dan integritas hidupnya. 乃是神的力量赋予他，而且他的生活的坛城在那边使他得着。 Kita ingat saudara, pada waktu Simson menjaga integritasnya, 所以我们记得，当参孙在那边持守的坛城的时候呢， maka saudara, kuasa Tuhan menyertai dia. 那么神的力量就随着他。 Saudara bisa membaca dari pasal-pasal sebelumnya 那么你可以在前章在那边看到， tentang kasus teka-teki, ya.
那么就是讲到关于约柜 Ya, 的事。 kemudian tentang kasus ladang gandum musuh-musuh 那么呢，还有 Israel. 呢，跟以色列人他们在这个 Ya. 这个野地在那个田地在那边的那边拔草的事 Dan 情。 bagaimana Simson dengan tulang rahang keledai mengalahkan banyak 那么 musuh-musuhnya. 我们也看到参孙用这个驴的骨头在那边胜过他的仇敌。 Bagaimana Simson saudara bisa merobohkan gerbang kota di Gaza. 那么他怎样把这个在加萨的这个城门把它推倒了？ Saudara, semua kuasa yang Simson miliki 那么参孙他所拥有的每一个力量呢， itu pasti dari Tuhan. 那么一定是来自神的。 Dan Tuhan berkenan oleh karena juga integritas 那么 kejujuran dalam hidup Simson. 那么神也是很喜悦，因为是在于参孙坦诚的心。 Karena Simson masih menyadari, masih betul-betul mengerti bahwa dia harus menjaga rahasia kuasa Tuhan itu. 因为参孙他还是知道怎样去保守这个秘密，他来的这力量的源头在哪里？ Dan ayat yang tadi kita baca, 那么刚才我们所念的经文呢？ ketika dia menceritakan semuanya kepada Delila, 所以呢，当他把心中的秘密告诉大利拉的时候呢， bahwa rambutnya dari kecil tidak pernah terkena pisau cukur. 所以他的头发从小就没有剃过头发的。 Lalu saudara rambut Simson dicukur. 所以以后他们就把参孙的头发把它剃掉了。 Dipikir Simson bahwa dia masih punya kuasa Tuhan. 那个时候参孙在想，他还是拥有过去的力量一样。 Lalu ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. 但是他却不知道耶和华已经离开他了。 Saudara, jadi ketika Simson gagal menjaga hatinya, 所以当参孙已经失败了，他不能够持守他的心的时候呢， ketika Simson gagal menjaga rahasia kenasirannya, 当他不能够保守这个拿西尔人的秘密的时候呢， maka Tuhan meninggalkan dia. 所以耶和华就离开他了。 Saudara, di dalam Alkitab banyak sekali kisah-kisah demikian. 那么在圣经当中有好几次的事件，也好像同样的事件一 Saudara, 样。 orang-orang yang Tuhan pakai 那么那些被神使用的人呢？ dan bagaimana Tuhan berkuasa atas mereka. 那么呢，上帝怎样在他们身上显出能力？ Tetapi ketika mereka tidak menjaga integritasnya, 但是当他们没有持守他们心中的坦诚的时候呢， Roh Tuhan meninggalkan dia. 那么神的灵就离开他。 Jadi saudara, memang kita sadar di satu sisi Tuhan memang betul memakai rambut kepala. 那么不错，另一边我们知道，这个上帝就使用这个头发。 Jadi saudara, rambut kepala Simson itu sebagai tanda kenasiran. 那么参孙的头发在那边成为一个拿西尔人的记号。 Dan rambut kepala sebagai tanda nasir itu harus dijaga, harus dipelihara dengan baik. 所以这个他成为这个拿西尔人的秘密，必须要好好的在那边保守。 Seolah-olah untuk menjamin penyertaan kuasa Tuhan. 那么在那边就好像在那边保守神的同在一样。 Saudara bisa baca di ayat-ayat yang saya tuliskan. 那么我们可以从我们所念的经文是60节、22节。 Jadi saudara, ketika Simson berhasil untuk menjaganya, 所以当参孙能够在那边保守秘密的时候呢， apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Simson, 那么他的仇敌所行的每一样事情， semuanya gagal. 一切都失败了， Semuanya tidak berhasil. 一切都没有成就。 Nah, saudara, disinilah kita perhatikan bahwa Tuhan memang di dalam hal-hal tertentu bisa memakai cara-cara tertentu. 那么我们就会知道，上帝在某些情况下就会用某些的这个情形在那边使用这个方法。 Saudara ingat pada waktu saya mengkhotbahkan 1-2 tahun yang lalu. 所以如果你还记得我1-2年前的讲道的话， Saudara, Musa memimpin Israel dengan tongkatnya.
那么呢，摩西怎样带领以色列人，就是用他手中的杖在那边带领以色列 Kita 人。 tahu bahwa tongkat Musa itu luar biasa, tanda petik. 那我们知道，摩西的杖是一个很特殊的一个杖。 Tongkat Musa itu yang tanda petik saudara melakukan tanda petik ada mujizat di depan Firaun, tongkat menjadi ular. 那么就是有神迹出现，那么这个蛇，结果这个蛇 Ya, 杖变成蛇。 ya. Jadi saudara tongkat menjadi ular dan kemudian ular itu dipegang dan menjadi tongkat kembali. 然后把这个蛇抓住，那么又再恢复成为杖。 Dan tongkat Musa itu yang diperintahkan Tuhan juga untuk apa? Membelah Laut Merah. 那么也是这个杖在那边，上帝吩咐这个摩西用这个杖来去分裂红海。 Kemudian ada satu perintah yang sangat jelas sekali. Dengan tongkat itu juga memukul batu karang memberikan air kepada bangsa 那么还 Israel. 有另外的一个特殊的事件，就是上帝要用摩西用这个杖来去击打磐石，这个磐石就流出水了。 Jadi saudara kita lihat bahwa Tuhan memakai berbagai macam cara. 那么我们知道，上帝用种种的方法。 Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. 那么我们知道，神的力量是没有限制的。 Nah, tetapi saudara dan saya harus hati-hati. 但是你我必须要千方的小心。 Tidak boleh satu cara itu akhirnya diberhalakan. 那么你千万不用这种方法来去把它就是很信念这个念头一样。 Suatu kali saudara Tuhan perintahkan Musa juga untuk apa? Berbicara kepada batu karang untuk mengeluarkan air. 那么有一次，上帝也对摩西说，叫他对磐石说话，他就会流出水来。 Tapi Musa lupa. 但是呢，摩西却忘记了。 Musa hanya berpikir dulu pengalamannya tongkat ini satu kali memukul batu karang keluar air. 那么摩西只有记得过去我用这个杖击打磐石，那么磐石就流出水来。 Padahal perintah Tuhan yang kedua berbeda. 但是其实上帝的第二个命令却不同， Katakan kepada batu karang itu, 所以你要对这个磐石说话， keluar air. 流出水来。 Musa lupa. 但是摩西却忘记了。 Pengalaman yang lalu dipakai untuk pengalaman kedua. 那么过去的经验，他又在使用这个经验来使用在第二个经验上。 Lalu Musa memukul dengan tongkat itu kepada batu 2 kali. 那么他就用这个杖击打磐石2次。 Mujizatnya terjadi. 那么神迹还出现， Batu karang keluar air. 磐石还出水， Tapi saudara, Musa berdosa kepada Tuhan. 但是摩西却得罪了神。 Musa melanggar kesucian nama Tuhan. 那么他已经违反了神圣洁的名。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， Ingat orang Kristen jangan memberhalakan hal-hal tertentu. 所以我们千万不要把某样的事情当作偶像一样来拜， Seperti Simpson. 就好像摩西一样，像参孙一样。 Memang sudah rambut kepala itu harus dipelihara. 那么不错，他必须在那边保守他的头发的。 Memang rambut kepala itu adalah tanda kenasiran. 不错，那个头发在那边以表拿西尔人的身份。 Memang rambut kepala itu menjadi jaminan Tuhan menyertai. 那么不错，那个是表示神的同在的一个记号。 Tetapi rambut kepala itu jangan sampai diberhalakan. 但是我们千万不要让这个头发把它当作这个符咒一样， Sebab Tuhanlah sumber kekuatan. 因为力量的源头乃是来自神。 Tuhanlah yang memberi kuasa kepada Simpson. 那么是神把力量给参孙的， Bukan rambutnya, 不是头发给他力量， bukan diri Simpson yang punya kekuatan. 也不是参孙自己有力量的。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， Saudara, di sini kita harus memahami dengan baik-baik. 那么在这点我们必须要仔细的了解。 Saudara, air-air ini dalam kehidupan kita di zaman ini. 那么在先进的时代里面，我们的生活呢？ Saudara, di lingkungan yang menyebut dirinya Kristen, 那么在基督徒的范围里面， muncul banyak sekali orang-orang yang memakai tanda-tanda tertentu. 那么出现很多人有某样的记号。
Saudara ingat saudara gerakan-gerakan mengenai apa saudara tertawa kudus. 那么呢，还有这个在灵里的笑。 Saudara tahu sebelumnya adalah bahasa roh. 那么视线呢是讲方言。 Setelah bahasa roh kemudian muncul lagi untuk tertawa kudus. 那么讲到这个讲方言，那么以后就演变成为在灵里面的笑。 Kemudian ada lagi saudara baptisan api. 还有呢火的这个洗礼。 Kemudian muncul lagi saudara, minyak urapan. 那么还有再出现这个膏抹的油。 Kemudian juga muncul lagi saudara memakai roti perjamuan kudus. 那么还有再出现就是用这个圣餐来当作圣物。 Sehingga orang-orang berebut-rebut mengambil roti perjamuan kudus dengan tidak tertib. 所以他们就没有秩序的在那边去乱拿这个圣餐。 cepat-cepat mendapatkan itu supaya nanti bisa dapat mujizat. 那么他就是想望得做这些东西，因为他想望得做神迹。 Saudara-saudara, ingat sumber kekuatan kita adalah Tuhan. 我们要记得我们的力量源头来自神。 Dan jangan sampai saudara kita memberhalakan sesuatu. 那么千万我们不要把它当作符咒一样。 Saudara, mungkin nggak mujizat terjadi melalui beberapa macam-macam alat-alat itu. 那么呢，上帝可能吗？使用这些器皿呢？ Saudara, saya sadar Alkitab mencatat banyak sekali. 那我知道在圣经当中有很多处讲。 Kalau tidak salah, saudara, bayangannya Petrus pun bisa menyembuhkan orang. 那么彼得的影子都可以医治人。 Saudara, sapu tangannya Paulus pun bisa menyembuhkan orang. 那么呢，保罗的手经也能够在那边医治人。 Tapi saudara itu semua dicatat hanya untuk sekali kejadian. 但是只有记载的只有一次发生那个事件。 Itu bukan menjadi saudara? Sesuatu yang harus terus-menerus diberhalakan. 那么不是成为一直我们要使用的，让它成为偶像。 Saudara, nanti mungkin tahun depan saudara kita akan mempelajari lagi. Orang Israel kemudian terjebak. Tabut Allah pun dianggap ini Tuhan menyertai kita. 那么可能明年我们要讲述就是在那边月桂也成为表示神同在的一个记号。 Saudara, betapa mudahnya kita ini jatuh dalam penyembahan 那我们 berhala. 常常会跌入在这个错误的敬拜当中。 Saudara, kita jangan menganggap alat-alat perjamuan itu sebagai ini tandanya Tuhan hadir. 那么呢，千万你不要把这些器皿就是表示说这个是神灵格的一个记号。 Kita sudah belajar mengenai alat anugerah. 我们已经学习了有关上帝恩典的记号。 Alat anugerah itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan anugerah Tuhan kepada kita. 那么恩典的记号乃是上帝使用这些记号来显示上帝的同在。 Tetapi anugerah Tuhan itu jangan diganti, dinyatakan ada di alat itu. 但是你千万不要把它倒转过来说，这个上帝的恩典就是在那个器皿里面。 Satu hari saudara ada sebuah perusahaan. 那么有一天呢，有一个 Ada sebuah perusahaan. 那么有一个企业呢，工厂呢， Saudara, perusahaan itu diminta untuk menyedot semua bahan-bahan kimia yang beracun dari drum yang ada. 所以那个工厂呢，他们有一个计划，就是要把插在桶里的那些毒气把它抽出来。 Maka perusahaan itu membeli alat penyedot yang kuat. 所以这个工厂呢，它就使用一个很有大的吸力的这个机器来。 Saudara, zat-zat yang beracun itu ditaruh di drum-drum yang ada. 所以呢，他就把这些有毒的东西放在桶里面。 Nah, saudara, tetapi ketika pegawai-pegawainya mau menyedot semua zat-zat itu, 但是当这些工人他要把这些铜的毒气吸出来的时候， diberikan satu tanda awas, jangan sampai kamu menyedotnya terlalu kebanyakan. 那么再次警告他们，你千万不要吸得太多， terlalu kuat, 太用力的来吸， karena pompanya begitu kuat. 因为它的抽气呢，它的抽风机呢是那么的
有力。 Karena kalau terlalu kuat, maka drum-drum itu akan seperti gelas kertas. 那么的大力，所以呢，若是它的吸力是那么的大的话，那么就会好像这个玻璃纸一样， Seolah-olah menyedot semuanya sampai udaranya pun disedot. 那么就把一切吸掉，甚至也把空气吸掉。 Maka drum-drum itu akan menjadi mengecil, mengkerut, sudah seperti kertas. 所以这些在桶里面的毒气就会缩小，好像纸一样。 Hati-hati. 所以你要小心。 Nah, saudara, demikian pula dalam kehidupan kita. 那么同样在我们的生活也是如此。 Saudara, Tuhan ada di dalam hidup kita. 那么今天神在我们的生命当中， Biarlah kuasa Tuhan itu yang terus-menerus memimpin hidup kita. 所以让神的这个能力不断的来带领我们的生活。 Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. 那么千万不要造成我们离开神， Dan nanti akhirnya kita tidak punya kekuatan apa-apa di 然后 dalamnya. 以后会造成你一点力量都没有。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 那么主内亲爱的弟兄姐妹 Jadi 们， Simpson harus menjaga integritasnya. 所以呢，参孙必须在那边持守他心中的坛城， Simpson harus menjaga rahasianya. 必须要保守他的秘密。 Hal yang kedua, 第二样呢， peranan antara kesempatan bertobat dan perkenanan Tuhan. 那么悔改还有讨神悦纳的事情， Kita tahu sudah Simpson akhirnya gagal 我 terakhir. 们知道，结果参孙失败了。 Dia jatuh di tangan Delila. 那么结果呢，他在大利拉的怀中跌倒了。 Saudara, Simpson menceritakan semuanya kepada Delila. 所以他就把心中的秘密完全告诉大利拉， Delila langsung tahu ini semua rahasianya. 所以大利拉就知道了他的秘密是什么了。 Akhirnya rambut kepala Simpson dicukur. 结果他就把参孙的头发剃掉了。 Dan Tuhan meninggalkan dia. 那么呢，上帝就离开他了。 Saudara, bukan hanya Tuhan meninggalkan dia, 那么不是单单神离开他， tapi nama Tuhan dipermalukan. 但是也让神的名被羞辱了。 Saudara, nama Tuhan bukan dipermuliakan, tapi Push. nama Tuhan dipermalukan. 不是让神的名得着荣耀，乃是让神的名被羞辱了。 Saudara, sampai orang-orang Filistin katakan, ayo keluarkan Simpson biar dia melawak untuk kita. 那么甚至于他们在那边说要戏弄这个参孙，把他带出来，我们要嘲笑他。 Saudara, kalau membaca ayat 23 dan 24, betapa nama Tuhan dipermalukan. 那么若是你接下来看的话，你会知道怎样让这个神的名被羞辱了。 Saudara yang kasih oleh Tuhan, 那么我们亲爱的弟兄姐妹 di 们， zaman dahulu 那么在过去的时代， satu bangsa menaklukkan bangsa lain, 那么当一个民族在那边征服另外的一个民族的时候呢， maka dianggap bahwa Allah bangsa itu lebih kuat dari bangsa lain yang dikalahkan. 那么就会在那边造成他所敬拜的神，那么呢，我们的神超过他所敬拜的神。 Saudara, itu pun terjadi atas bangsa Israel. 那么同样的事件也是发生在以色列人的身上。 Jikalau orang-orang di Israel itu meninggalkan Tuhan, 那么若是以色列人在那边离开神的话， maka saudara, Tuhan meninggalkan mereka. 那么神也离开他们了。 Dan akhirnya bangsa Israel pun dikalahkan oleh bangsa lain. 那么以后呢，会造成以色列人也是被别的民族所征服了。 Ingat ketika bangsa Israel dibuang ke Babel. 那么你记得，当以色列人被放逐到这个巴比伦的时候呢， Akhirnya saudara, Raja Nebukadnezar pun mengatakan dia lebih besar dari Allah Yahweh. 所以他在那边嘲笑他们说，他比耶和华更大。 Bahwa Dewa Marduk lebih hebat daripada Allah Yahweh. 那么他们的神胜过耶和华。 Saudara, itu pengertian dari mereka pada umumnya. 那么是在当时他们的念头所想是那样子。 Walaupun kita sadar sudah di zaman sekarang memang berbeda. 那么虽然我们知道现今的时代又不同了， Kita sadar tentang kedaulatan Tuhan. 我们在那边领会到神的灵格， Termasuk 神的 dengan 主权，
termasuk dengan kisah penyaliban Tuhan Yesus. 神的主权，那么也包括主耶稣钉十字架的事件。 Seolah-olah memang nama Tuhan dipermalukan. 那么不测是使神的名被羞辱了， Tetapi justru saat itulah Tuhan sedang menaklukkan dosa dan kuasanya. 那么就是在那个时候，上帝在那边征服这个罪的事情。 Tuhan memakai salib yang merupakan tanda kekalahan. 那么呢，他用这个十字架成为一个失败的记号， Tetapi akhirnya menjadi tanda kemuliaan. 但是这个失败的记号，结果变成荣耀的记号了。 Tapi saudara, untuk sekarang itu berbeda dengan masa lalu. 但是现在跟过去的时代不一样。 Tetapi saudara, Simpson diingatkan. 但是参孙这个时候再一次提醒他， Dan saya percaya pada waktu Simpson mendengarkan semua olok-olokan dari orang Filistin. 所以我相信，当参孙听到非利士人给他的嘲笑的时候， Pasti hati Simpson hancur. 当然他的心破碎了。 Nama Tuhan dipermalukan. 那么神的名被羞辱了。 Saya tidak tahu saudara, kalau ternyata saudara dan saya telah melakukan tindakan-tindakan yang mempermalukan nama 那 Tuhan. 么我们也不知道，今天你是否已经做了已经羞辱了神的名的 Dan 行动吗？ orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu mempermalukan nama Tuhan. 那么那一些不认识神的人在那边羞辱了神的名， Seperti apa keadaan hati saudara dan saya? 那么你的心情如何感受呢？ Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Simpson begitu sedih sekali. 那么参孙他何等的伤心， Karena itulah kemudian Simpson memohon satu kesempatan. 所以呢，他就向神给他一个 Dia 求一个记 dia 号， minta kepada anak yang menuntun Simpson untuk datang ke tengah-tengah pesta orang Filistin. 他就叫一个仆人在那边带他到园子当中。 Tolong taruh saya di tengah-tengah. 那么你把我放在园子的中间， Di mana tiang-tiang yang menyangga bangunan ini. 那么在那边有柱子，在那边持守这个建筑物的柱子， Karena mata Simpson sudah buta. 因为参孙的眼睛已经瞎了， Saudara, mata Simpson sudah buta, tidak bisa melihat lagi. 他的眼睛已经瞎了，他不能够再看见了， Maka dia memohon kepada Tuhan. 所以他就向神求， Tuhan, kali ini saja beri aku kekuatan itu kembali. 神啊，求你这一次给我最后的一个 Untuk membalaskan kedua mataku. 让可以报我眼睛的仇。 Bahkan nantinya akhirnya dikatakan di dalam ayat terakhir, 结果在 Simpson mengalahkan pada waktu terakhir itu mengalahkan lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya. 以后在接下来的经文也说，参孙死的时候，他所杀的那些人，超过他活的时候所杀的那些人。 Saudara ini kasih oleh Tuhan. 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， Tuhan memberikan kesempatan bertobat buat kita. 那么今天上帝同样也给我们悔改的机会。 Selama kesempatan itu diberikan oleh Tuhan 所以 kepada 当上帝还给你机会悔改的时候， dan Tuhan masih mau berkenan kepada Namun pertobatan kita. 还是要悦纳你的悔改。 Saudara melihat gambar lukisan ini. 那么你看这幅图画， Ini adalah lukisan dari seorang bernama Emil Rino tahun 1881. 那个是名叫 Emil Rino， 他在1881年的所画的图画， Disebut dengan judul lukisan itu A Helping Hand, tangan yang membantu. 就是在那边他的题目就是帮助的手。 Nah, saudara, diceritakan lukisan itu menggambarkan satu hal yang sangat indah sekali. 所以在那边描绘一个很美的画像。 Seorang bapak tua nelayan, 那么一个老的渔夫， ya sedang memegang gayung untuk mengayuh perahunya. 他就在那边用这个在那边划船的桨在那边要划这艘船。 Sebelah kiri kanannya duduk seorang gadis. 那么在他旁边有一个小女孩坐在那边。 Gadis kecil yang sangat cantik, menarik. 那么一个很漂亮的小女孩。 Nah, saudara, bapak tua ini melihat gadis itu dengan penuh kasih sayang. 所以他就带着爱
在那边来去看这个小女孩。 Lalu bapak tua itu mengatakan, ayo nak, 那么 bantu bapak untuk mengayuh kapal ini untuk 那么 berjalan. 他就跟这个小女孩说：“你帮助我来去这个划船。” Lalu saudara sambil dengan perkenanan dari bapak tua itu, gadis kecil itu langsung bersemangat. 所以这个小女孩就蛮有劲力的， Dia juga memegang dayung itu. 她也抓住那个架板啊。 Seolah-olah saudara dia Yaojang bekerja Pan. begitu keras sekali. 那么她那么有力的，好像在那边很有力的工 Sehingga 作， kapal itu bisa berjalan. 以至于那艘船可以行走。 Gadis itu terasa sangat sukacita. 所以这个小女孩感到何等的喜乐。 Saudara, tetapi sadarkah 但是你领会到吗？ sebetulnya sumber kekuatannya dari mana? 其实她力量的源头来自哪里呢？ Apakah tangan kecil itu yang juga sedang memegang dayung? 那么难道是那只她小的手在那边抓住这个摇桨板的这个手？ Sebetulnya yang mengayuh dayung itu gadis kecil itu atau bapak tua itu? 那么其实在那边摇桨的是那个小女孩，或者是那个先生？ Sebetulnya yang mengayuh itu adalah bapak tua itu. 其实是那个老父亲在那边。 Kekuatan gadis kecil itu sangatlah kecil. 那么这个小女孩的力量那么的渺小， Tetapi kekuatan dari tangan bapak tua itulah yang justru mengayuh dayung tersebut. 那么是那个父亲的手在那边摇桨。 Demikian juga saudara pada waktu saudara dan saya melayani Tuhan. 同样的，今天当你我在侍奉神的时候， Pada waktu saudara dan saya mengikut Tuhan. 所以当你在那边跟从主的时候， Memang dalam hati kita penuh sukacita. 不错，我们的心充满喜乐， Kita penuh sukacita mengikut Tuhan. 我们需要喜乐在那边跟从主， Kita penuh sukacita melayani Tuhan. 我们需要喜乐在那边侍奉神。 Tetapi sumber kekuatan itu adalah Tuhan, 但是呢，力量的源头乃是来自神， bukan diri kita. Bukan diri kita, 不是我， bukan diri kita. 乃是神。 Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, 所以主内亲爱的弟兄姐妹， ingat baik-baik. 你要紧紧的记得。 Akhirnya Simpson di saat terakhir itulah sadar. 那么最后呢，造成参孙他领会了， Sumber kekuatan itu adalah Tuhan. 那么力量的源头是神， Karena itulah dia berseru kepada Tuhan. 所以他就向神呼求。 Memang saudara Alkitab itu sangat unik sekali. 那么不错，在圣经描绘的那 Saya 么别 bacakan 致， ayat 22. 在第22节， Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. 但是呢，以后他的头发长出来了。 Ini ayat yang sangat unik sekali. 那么是一个很特别的一节经文。 Ya. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. 那么被剃之后呢，又渐渐长起来了。 Setelah Delilah tahu rambutnya Simpson dicukur, 所以当大利拉知道他的头发已经被剪掉的时候， lalu dikatakan Tuhan meninggalkan Simpson. 那么神离开参孙。 Simpson berpikir kekuatannya masih ada, 参孙在那边想，我的力量还是有， tapi Tuhan sudah meninggalkan 但是 Simpson. 神却离开他了。 Namun kemudian dikatakan rambutnya mulai tumbuh. 但是接下来说，他的头发又渐渐长起 Tapi 来。 ketika rambutnya tumbuh itu, apakah Simpson punya kekuatan? 但是当头发长起来的时候，难道参孙就有力量吗？ Tidak juga. 也没有的。 Akhirnya dia meminta kepada Tuhan, 所以他就向神求， Tuhan kali ini yang terakhir, 神啊，求你给我最后的一个机会， beri aku kekuatanmu itu, 再次把你的力量给我， membalaskan kedua mataku. 所以能够在那边报恼挖我眼睛的仇。 Dan akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan. 所以神就应允他的要求。 Saudara ingat satu hal, 所以你有记得一样的事情。 saudara dan saya bisa memuliakan Tuhan. 今天你我可以荣耀神的名， Saudara dan saya bisa melayani Tuhan. 你能够侍奉神，
saudara dan saya bisa terus setia mengikut Tuhan. 今天你我可以忠心的侍奉神， Itu bukan karena saya atau kitanya, 不是因为我或者是我们， tapi karena Tuhan yang terus memakai kita. 但是乃是神不断的使用你。 Tuhan yang terus memberikan kekuatan di dalam diri kita. 那么是神不断的把力量给我们。 Dan saudara jangan lupa satu hal, 还有一样，你不要忘记了， menjaga integritas di dalam hidup kita itu amat penting. 你要持守你的心是最重要的事情。 Itulah tandanya Tuhan berkenan di dalam diri kita. 那么就是表示说，神在神还是在那边，还是讨神能够讨神的喜悦。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 愿神祝福他的话 Mari 语。 kita berdoa. 我们祷告， Berkatilah kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari ya 求你 Tuhan. 祝福我们已经学习的真理， Kiranya Tuhan yang terus berbicara kepada 让 setiap 神不 kami. 断的对我们说话。 Sumber kekuatan orang percaya adalah Tuhan sendiri. 那么我们的力量的源头就是神自己。 Kuasa Roh Tuhan terus bekerja lewat juga integritas dalam diri 那 kami. 么神的灵也透过我们的坛城在那边，在我们的心中工作。 Walaupun kami sadar Tuhan, kami juga sering gagal 虽然我们知道，但是我们常常失败， dan kami juga bisa gagal. 我们也会失败。 Namun Tuhan memberikan kesempatan bagi kami. 但是神你已经给我们机会了， Ketika kesempatan itu terjadi, biarlah kami gunakan dengan baik 但愿我们好好的使用这个机会， dan kami sungguh-sungguh bertobat 使我们真正的悔改， seperti Simson ya Tuhan. 好像灿顺一样。 Mari tolong kami semua Bapa, 神啊，求你帮助我们大家， kami bisa mengikut Tuhan, 我们能够更充足， kami bisa melayani Tuhan, 我们能够侍奉神， kami bisa bersaksi bagi nama 我 Tuhan. 们能够为着你的名做见证， Karena Tuhan yang menyertai kami, 是因为神与我们同在， karena kekuatan itu adalah dari Tuhan. 因为我们力量的源头乃是来自神。 Terima kasih Bapa. 谢谢天父， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，侍奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Saya serahkan kembali kepada liturgis. 我们交给主领的。 Maaf, paduan suara Sanctus. 我们进行圣颂诗班来献诗。